Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah binti Nur Azmi, GB 03450, ingin menerangkan berkaitan dengan hadis dhaif, iaitu berkaitan dengan solat hajat. Kita tengok dulu. Saya akan terangkan dulu definisi hadis dhaif. Okay, dari segi bahasa, dhaif ni bermaksud sifat musyabahah dan lawan baginya ialah kuat. Manakala dhaif pada istilah ialah kata Ibnu Salah, hadis dhaif ialah hadis yang tidak mencukupi sifat hadis sahih maupun hadis hasan. Okay, berkata Ibnu Hajar pula, hadis dhaif ialah hadis yang sifat-sifat penerimaannya iaitu syarat-syarat hadis sahih dan hasan tidak ada padanya. Okay, itu maksud hadis dhaif. Okay, seterusnya. Okay. Bagi peringkat hadis dhaif terdapat dua peringkat, iaitu peringkat yang pertama peringkat dhaif berat dan peringkat yang kedua ialah dhaif ringan. Okey, kita tengok terlebih dahulu peringkat dhaif berat. Okey, antara ciri-ciri hadis dhaif berat ni, yang pertama ialah hadis tersebut hadis yang direka-reka. Yang kedua, hadis yang datangnya daripada jalur perawi yang berdusta. Yang ketiga, hadis daripada perawi yang fasik. Dan yang keempat, hadis daripada perawi ahli bid'ah mukafirah, iaitu yang membawa kepada kekufuran. Okey, manakala bagi peringkat hadis dhaif ringan pula, antara ciri-ciri hadis dhaif ringan terdapat dua, iaitu yang pertama, perawi yang meriwayatkan hadis itu majhul, iaitu tidak dikenali, dan yang kedua ialah perawi di dalam sanad hadis tersebut bersifat dhaif, iaitu lemah yang ringan, tetapi dengan syarat bahawa dhaif tersebut adalah bersifat mutamil, iaitu berkemungkinan. Okay, seterusnya kita tengok. Okay, hukum beramal atau berhujah dengan hadis dhaif ni, okay, para ulama dia berbeza pendapat untuk menentukan sama ada hadis dhaif ni menjadi hujah dalam hukum dan boleh diamalkan di dalam fadail al-amal, iaitu kelebihan amal-amalan. Okay, terdapat dua pendapat ulama, iaitu yang pertama, okey, hadis dhaif dia tidak boleh diamalkan secara mutlak dan tidak juga boleh dijadikan hujah di dalam hukum dan juga fadail amal. Okey, itu pendapat yang pertama. Untuk pendapat yang kedua, okey, hadis dhaif ni dia boleh diamalkan di dalam fadail amal dan tidak menjadi hujah dalam hukum. Okey, maksudnya untuk pendapat kedua ni, hadis dhaif ni dia boleh diamalkan dalam fadail amal tapi dia tak menjadi hujah dalam hukum. Okey, ini merupakan pendapat jumhur ulama, tapi para ulama dia telah tetapkan bersyarat untuk beramal dengan hadis dhaif. Okey, ada 4 syarat. Yang pertama iaitu tidak terlalu dhaif. Yang kedua, terdapat asal bagi amalan tersebut. Okay, syarat yang ketiga ialah tidak beriktikad ketika beramal dengannya bahawa Nabi SAW melakukannya. Okay, yang keempat, beramal dalam perkara-perkara yang melibatkan fadail al-amal saja. Okay. Okay, seterusnya. Okay, contoh hadis dhaif yang saya jumpa, okay, yang saya Google jumpa, iaitu berkaitan dengan solat hajat. Okay, hadisnya itu dari Abdullah bin Abi Auf. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah atau kepada salah seorang dari Bani Adam, iaitu manusia, maka hendaklah ia berwuduk serta menyempurnakan wuduknya. Kemudian solat hajat 2 rakaat. Setelah selesai melakukan solat hajat, hendaklah ia menyanjung Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian membaca doa hajat. Okey, menurut ulama hadis, okey, hadis berkata solat hajat ini merupakan hadis yang dhaif. Okey, ia dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, oleh Imam Hakim dan dikeluarkan juga oleh imam-imam yang lain. Okey, kelemahan hadis tersebut disebabkan oleh Fa'id bin Abdul Rahman Abdul al-Waruqa dari Abdullah bin Abi Auf secara marfu'. Okey, dapati sanad hadis ni sangat lemah kerana terdapat kelemahan terhadap Fa'id bin Abdul Rahman oleh sejumlah besar ulama hadis, ilmu hadis.
Okey, di bawah kita dapat beberapa penjelasan oleh beberapa ulama hadis tentang Faid bin Abdul Rahman Abdul Warraq, iaitu okey, kita tengok. Okey, yang pertama berkata Imam Ibnu Ma'in dhaif dan bukan orang yang siqah, iaitu tidak dipercayai. Okey, yang kedua berkata Imam Abu Daud tidak berguna, itu istilah bermakna lemah ataupun perawinya lemah. Yang ketiga berkata Imam Nasai, perawi yang tidak siqah. Yang keempat berkata Ibnu Hibban, mungkarul hadis, iaitu hadis yang mungkar. Dan yang kelima berkata Imam Bukhari, mungkarul hadis, dan menurut jarah Imam Bukhari, setiap rawi yang telah aku katakan padanya mungkar hadis, maka tidak boleh diterima riwayatnya. Okey, dengan keterangan ini, maka jelaslah bahawa hadis tentang solat hajat ni sangat lemah kerana telah dilemahkan oleh ramai para ahli ulama hadis. Okey, maka melakukan solat hajat adalah perbuatan bid'ah yang diada-adakan kerana tiada keterangan dalil yang sahih yang membolehkannya. Okey. Walaupun begitu, okey, ada pengganti solat hajat apabila kita berkeperluan sesuatu, iaitu solat istikharah sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Okey. Seterusnya. Okey, kesimpulannya dekat sini. Okey, dalam mengamalkan hadis, okey, bila kita terutamanya pada zaman sekarang, zaman kini, sekiranya kita terbaca ataupun terjumpa mana-mana hadis, sebelum kita nak sebarkan, sebelum kita nak amalkan, terlebih dahulu kita selidik dulu sama ada kita bertanya kepada orang yang lebih arif tentang hadis ni lah. Bila kita dah selidik, bila kita dah tanya orang yang lebih arif daripada kita tentang hadis tu, bila kita dah tahu hadis tu sahih, baru boleh kita amalkan, baru boleh kita sebarkan. Sebab zaman sekarang kebanyakan yang kita tengok lagi-lagi orang yang tidak mempelajari bidang agama dengan lebih mendalam, apabila mereka membaca atau terjumpa hadis, mereka lebih suka untuk menyebarkannya, untuk mengamalkannya tanpa selidik dulu sama ada hadis tu sahih ataupun tidak. Okey, so kita sebagai pelajar Fakulti Pengajian Islam hendaklah tahu apa ciri-ciri hadis dhaif, hendaklah ambil tahu, hendaklah alert dengan benda-benda macam ni. Okey, so sebelum kita nak amalkan sesuatu benda, satu hadis, kita kena make sure hadis tersebut sahih ataupun tidak. Barulah kita boleh amalkan, barulah kita boleh sebarkan kepada orang lain. Okey, so kita hendaklah sentiasa berhati-hati. Kita hendaklah sentiasa berhati-hati untuk mengamalkan, dalam beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini disebabkan bila kita buat satu amalan dan amalan itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita mengatakan bahawa benda tu Nabi Muhammad buat, maka itu termasuk dalam penistaan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, so akhir sekali, semoga Allah berikan kita kefahaman dalam melaksanakan setiap amalan, agar setiap amalan yang kita lakukan ni bertepatan dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehendaki. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.